استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها. Ya Allah, kaulah baginya segala perkara. Walau azumat, sekalipun ia besar. Farrijha, kau rungkaikan ia bifadli, dengan kelebihan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bibarakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Al-Imamuna An-Nawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersambung hari ini pada nasihat yang ke-17 dengan katanya, Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Artinya apa? Tuba, bertuahlah bagi orang yang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, yakni pemandu, dan nafsunya pula menjadi tawanan. Berbahagia, bertuah. Dan wawailun, dan cilakalah, binasalah bagi orang yang nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya pula sebagai tawanan, yakni orang yang dikalahkan atau sifat yang dikalahkan atau golongan yang dikalahkan. Baik, jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi ini tuan-tuan kita dipertemukan sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita bersama-sama pertama sekali muhasabah. Hidup kita ni kena ada muhasabah. Muhasabah ni apa? Merenung apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, dan apa yang bakal Allah Ta'ala berikan. Bermakna sebelum, semasa dan juga selepas. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada hari ini tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani, kita bersama-sama dapat memuhasabah ataupun kita bertafakur, kita merenung sejenak dirinya kita untuk kita meneruskan saki-baki kehidupan kita sehingga malam sekali lagi, sampai tidur balik, sampai besok bangun pula. Untuk kita apa? Untuk kita pastikan adakah seharian ini tuan-tuan kita menjadi orang yang bertuah, atau kita menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Ni pentingnya nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama tu nasihat. Yang mudah-mudahan dengan nasihat yang kita dengari pada hari ini, bukan daripada hamba khadam sahaja, yang kita dengar daripada kitab Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Ta'ala, untuk kita pastikan adakah seharian ni aku menjadi orang yang bertuah. Siapa orang yang bertuah? Kita baca sekali lagi.
atau kita menjadi orang yang cilaka. Kita menjadi orang yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama sekali, apa khabar anda pada pagi ini? Dalam hashtag Santapan Rohani. Waalaikumsalam Lalapo. Waalaikumsalam Kak Mazia. Cuba jawab di ruangan komen. Mudah-mudahan setiap pagi kita dapat bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan setiap pagi saya nak pastikan tuan-tuan mengulang kaji suatu sunnah yang diajar oleh baginda Nabi SAW, iaitu zikrul maut, ingat mati. Dan mudah-mudahan dengan jawapan yang tuan-tuan berikan, dan waalaikumsalam Ustaz, saya sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Ta'ala. Ayat tu biasa, tapi dia akan menjadi luar biasa kalau kalian menulis dengan hati. Dah berubah dah. Selama ni kita menulis dengan jari, tetapi kita menulis dengan hati. Dan juga saya nak tahu juga apa khabar batin anda pada pagi ini. Tolong jawab di ruangan komen. Sebab soalan ini antara soalan rutin seharian kita untuk memastikan bagaimana kehidupan kita lebih improve, lebih power, lebih best, lebih hebat dengan cara pemikiran kita, cara kita bermuhasabah setiap pagi. Dan juga jangan lupa jawab di ruangan komen, dan di manakah level yang kalian berada pada hari ini. Dan waalaikumsalam Salina Saad. Di manakah level yang kalian berada pada hari ini? Dan adakah kalian masih lagi berada pada level orang awam, atau orang yang salik, atau orang yang tak ada tujuan, atau orang yang tak ada impian, atau anda seorang yang tak ada keinginan, atau anda seorang yang tak tahu pun ke mana anda nak pergi, anda nak tuju, hidup anda ni untuk apa, hidup anda ni kerana apa, hidup anda ni untuk siapa, hidup anda ni bagaimana nak dihabiskan. Tuan-tuan, benda ni perlu kita muhasabah setiap pagi. Supaya apa? Supaya kita menjadikan perjalanan itu semakin tepat dan kita tidak ditipu di pertengahan jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita bab ditipu ni, standby. Pukul 10 saat lagi kelas tasawuf. Kita masih lagi membincangkan berkenaan ghurur, penipuan-penipuan yang berlaku. Maknanya orang yang mengaji pun kena tipu, orang yang beribadat pun kena tipu, orang yang berilmu pun kena tipu. Tuan-tuan cuba tulis di ruangan komen, apa lagi orang yang jahil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Betul ke betul? Tulis simple je ayat tu. Hari ni kita muhasabah. Kalaulah orang yang berilmu pun ditipu dengan ilmunya, orang yang beribadat pun ditipu dengan ibadatnya, orang yang ahli sufi pun ditipu dengan makamnya, dah? Siapa lagi? Orang yang ahlillahi ta'ala. Dah. Itu Allah Ta'ala pelihara dah. Orang yang melakukan ketaatan pun ditipu dengan ketaatannya. Cuba tulis satu perkataan yang simple. Apatah lagi? Orang yang jahil. Dan mudah ditipu, tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebab itulah tahniah saya ucapkan ke atas diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan, kerana kita kena bersyukur di atas peningkatan walaupun sedikit, kerana tidak akan sampai nombor 100 bermula 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Jadi adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk kita mendengar nasihat yang ke-17 yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, berkenaan peperangan antara akal dan hawa nafsu. Hari ini kita muhasabah. Dan jadikan hashtag Santapan Rohani setiap pagi ini sebelum kita nak meneruskan kehidupan sebagai apa ilmu yang aku nak dapat hari ini untuk aku muhasabah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat buat sehari pun syukur dah. Sehari pun dah syukur. Baik. Qala al-musannifu, ada yang mengatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagialah, beruntunglah, tuba, beruntunglah bagi orang yang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, yakni pemandu, dan nafsunya sebagai tawanan. Nafsu duduk belakang, kau ikut aku. Orang ni tuba, berbahagia, beruntung. Wawailun, dan cilaka, afwan, ataupun bahasa kitab, dan binasalah.
Siapa dia? Akulah, kita juga. Yang beruntung pun aku. Yang binasa pun aku juga. Tak kiralah dulu ke besok ke akan datang ke. Liman kana hawahu amiran. Bagi mereka yang menjadikan hawanya sebagai pemimpin. Wa aqluhu asiran. Dan akal jadi tawanan. Allah, celaka. Ya Allah. Itulah kehidupan kita, tuan-tuan. Baik. Artinya apa? Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikut kehendak akalnya yang lurus dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur. Tengok, take the note, mengenali Allah dengan segala kenikmatan dan keagungannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang ni ada akal. Dia ada akal, tuan-tuan. Tapi dia tak gunakan akalnya untuk mengenali Allah. Dia tak gunakan akalnya untuk betul-betul mendekati kepada Allah. Dia tak gunakan akalnya sebagai satu jambatan ataupun sebagai satu alat pemprosesan. Untuk apa? Merasai kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali akal dia mati. Dan bila mana akal dia mati, tuan-tuan, apa yang berlaku? Simple saja. Maka hawa nafsu akan bermaharaja lela. Hawa nafsu yang akan bermaharaja lela. Maka orang ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, yang kalau akalnya mati, hawa nafsu bermaharaja lela, maka celaka hidup dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, bila sebut celaka ni, sebab tu seronok bila kita belajar ni, tuan-tuan, menjadi peringatan bagi diri saya dan juga bagi tuan-tuan. Bila kita ada ilmu ni, dan sekurang-kurangnya kita boleh memelihara diri kita dan menjaga. Dan tidaklah orang ada ilmu itu takkan melakukan kesalahan. Tak. Bukanlah orang ada ilmu dia takkan buat salah. Tidak. Tetapi orang yang berilmu itu, dia tahu di mana salah. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba like dan share. Tag nama orang yang anda sayang. Mudah-mudahan mereka dengar juga kalimat ini. Dan mudah-mudahan mereka faham. Dan mereka tak stres. Belajar-belajar pun buat maksiat. Tak, sabar dulu, sabar dulu. Bukanlah orang berilmu itu pasti tak buat salah. La, tuan-tuan. Kita bukan Nabi. Kita bukan maksum. Tetapi orang yang berilmu itu dia tahu mana salah. Dia perasan ni salah ni. Tapi dia still buat. Sekurang-kurangnya dia ada satu pendekatan. Ya Allah, aku tak nak ulang lagi lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekurang-kurangnya dia ada satu pendekatan dalam dirinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk ihzar, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Maka sebab itulah, kata musannif, orang yang menjadi akalnya sebagai pemimpin dan nafsunya sebagai tawanan, tuan-tuan, iaitu orang yang tuba berjaya. Allahu Akbar. Sebab tu cerita berakal, cerita berhati ni, saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang dah berjaya belajar selama seminggu dalam program interaktif Cinta Solat, yang di mana ada satu momen yang begitu best dalam hampir 11 siri, 11 episod. Kita belajar selama satu minggu, tuan-tuan, dalam program ICS. Ada satu episod tu, ada satu siri tu di mana saya membawa tuan-tuan mengembara dalam satu pengembaraan yang begitu best. Cuba tulis di ruangan komen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Best ke best satu pengembaraan yang saya bawa. Bila mana inilah betul kata dia. Dan selama ni kita membiarkan hawa nafsu kita bermaharaja lela. Dia conquer tangan kita. Dia conquer mata kita. Dia conquer telinga kita. Dia conquer lidah kita. Faham makna conquer tak? Betul ke? Conquer ni bahasa Melayu ke? Wan Afika Anis. Conquer ni wallahu alam. Saya dulu waktu di pondok, waktu kita budak-budak lu biasa guna perkataan conquer. Bahasa Melayu dia apa? Kawal. Terima kasih Nur Ashikin Ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi menguasai. Terima kasih Wan Afikah. Okey. Selama ni kita biarkan hawa nafsu kita menguasai tangan kita, menguasai kaki kita, menawan. Terima kasih Kak Noraini. Mengawal mata kita dan sebagainya. Akhir sekali, yang sehingga menyebabkan seolah-olah akal dan hati ni tak ada kuasa.
Yang sehingga mengakibatkan akal ni ditawan. Dan sebab tu tahniah kepada tuan-tuan yang telah melalui proses itu. Dah menangis dah. Tak salah menangis pagi ni, sat lagi lah nak menangis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekurang-kurangnya saya dah bawa kepada tuan-tuan satu flow, satu pengembaraan yang best. Yang mudah-mudahan saya nasihat kepada tuan-tuan, ada masa nanti buatlah sebulan sekali ke 3 bulan sekali ke, cari masa repeat balik. Macam mana momen yang saya aturkan, pasanglah apa muzik yang indah-indah ke untuk kita feel benda tu. Supaya apa? Ni yang kita nak belajar pada hari ni. Kita tak nak akal kita menjadi tawanan dan nafsu kita menjadi pemimpin, driver dia. Tak nak tuan-tuan. Bagaimana kita nak pastikan rakyat jelata kita menjadi orang yang betul-betul bebas, free daripada dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Sebab tu pentingnya akal, pentingnya hati. Jelas? Habis. Qala al-musannifu, dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah-kisah kaum terdahulu yang telah dibinasakan, ada disebutkan tentang golongan orang-orang yang lebih mengedepankan nafsu dan mengetepikan akalnya. Okey. Belajar dengan sejarah. Tengok tuan-tuan, cuba tulis di ruangan komen. Dalam Al-Quran sendiri 60% penulisannya merupakan penceritaan. Ingat poin ni. Dalam Al-Quran lebih kurang takriban 60% cerita. Maknanya apa? Cara Allah Ta'ala nak tarbiyah Nabi SAW, cara Allah Ta'ala nak didik kita tuan-tuan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, antaranya dengan jalan penceritaan. Afwalakum. Antaranya dengan jalan penceritaan. Sekejap tuan-tuan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey, terima kasih Kak Noraini. Jadi maknanya dekat situ, satu poin yang tuan-tuan boleh faham, dengan cerita kita boleh belajar. Sebenarnya dengan penceritaan kita boleh belajar sesuatu. Macam mana kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, dan kisah para anbiya, para anbiya yang lain. Dari situ kita boleh belajar sesuatu yang untuk kita gunakan pada kehidupan. Sebagaimana cara Allah Ta'ala mentarbiyah, mendidik Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, dengan kisah para Nabi terdahulu. Maka begitu juga, tengok, dia kata apa? Dalam Al-Quran, menjelaskan kisah-kisah kaum terdahulu. Tuhan dah cerita dah. Dulu ni ada golongan yang menjadikan nafsu sebagai pemandu dan akal sebagai tawanan. Apa yang berlaku? Ada disebutkan tentang golongan orang yang lebih mengedepankan nafsu dan mengetepikan akalnya. Bahkan mereka cuba menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang memandu segala perbuatan dan tingkah lakunya. Sebagai akibatnya, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka sebagai haiwan. Allah. Bahkan lebih teruk, balhum adall. Kerana memiliki telinga namun tidak mendengar, mempunyai akal namun tidak diguna untuk berfikir. Dua ayat di bawah ini menerangkan tentang perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahah hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Suraqallahul aliyyul azim. Ya Muhammad, kamu tak tengok ke keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya dengan sesat? Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Mereka hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada haiwan. Al-Furqan ayat 43-44. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala nak beri kekuatan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ni ada golongan ni yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Maka bila kau bawa kepada mereka kebenaran, kau ingat mereka nak dengar? Dah. Mereka ada telinga tapi mereka pekak.
Dah? Sebab itulah tuan-tuan cara bagaimana saya nak terus berjuang dalam program-program yang saya buat. Dah? Dalam perjalanan yang saya aturkan. Ya, walaupun alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syukur yang begitu banyak. Bila mana kita rasa down, saya tengok balik feedback peserta. Saya tengok perubahan mereka. Saya tengok senyuman mereka. Saya tengok tangisan mereka. Saya tengok kegembiraan mereka. Saya tengok mata mereka yang berlinang dengan ketenangan. Tuan-tuan, semua ni menjadi kayu kekuatan bagi saya balik. Dan siapa tak down? Manusia ni tuan-tuan, sebagai manusia biasa, kadang-kadang iman kita naik turun. Takwa kita naik turun. Sama juga dengan kekuatan kita. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tetapi, bila kita melihat bagaimana mereka yang telah berjaya, ni cara kita melihat perjalanan yang telah berlaku pada orang-orang terdahulu, itu menjadi kayu kekuatan kepada saya. Yang walaupun tuan-tuan, bila mana saya baca fakta yang dikeluarkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, 85% rakyat Malaysia ni tak solat. Dan bila mana kita nak bantu mereka ni, kadang-kadang kita pun down. Sebab minta maaf, yang join program kebanyakannya umur 40 tahun ke atas. Yang 20 hingga 40 ni ke mana? Ke mana mereka ni? Nak kata tak ada handphone 24 jam. Nak kata tak ada internet, pengguna Facebook dekat Malaysia ni 24 juta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ke manakah mereka? Jadi, bila saya baca ayat-ayat begini, saya pun terangsang. Makna terangsang itu ialah kita mengambil pendekatan, dan benda-benda begini Allah Ta'ala dah ceritakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada golongan ni yang menjadikan nafsu sebagai ketuhanan mereka. Nafsu sebagai Tuhan mereka. Dan mereka memekakkan daripada kebenaran. Bahkan mereka itu seperti binatang. Jadi golongan-golongan ini ada. Iman macam kes COVID. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya, gambaran yang dapat kita belajar dalam nasihat yang pertama pada hari ini ialah, ayo bersama-sama kita muhasabah sekejap. Adakah dalam sekujur tubuh badan ni tuan-tuan, adakah dalam sekujur tubuh badan ni, daripada otak sampai ke kaki, semua anggota-anggota kita ni mengikut gerakan akal dan hati ataupun mengikut gerakan hawa nafsu? Dan hari ni kita muhasabah tangan, mata, hidung, lidah, telinga. Adakah mereka ini menggunakan akal? Bermakna dia cenderung kepada akal. Bila nak buat ni, akal fikir dulu. Tak payahlah, ambil je lah. Ataupun nafsu sebagai Tuhan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan, saya ulang balik tuan-tuan, setiap kali kita mendengar nasihat-nasihat berbentuk tasawuf, kita muhasabah diri kita sendiri. Tak perlu kita merenung orang lain, tak perlu kita congak orang lain, kerana daripada nilaian itu akan menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik. Jelas? Itu nasihat yang pertama, berkenaan berbahagialah bagi mereka yang menjadikan akal sebagai pemimpin, driver dia, dan nafsu sebagai tawanan. Saya ingat lagi tuan-tuan, satu kalam daripada almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Waktu saya belajar di Pondok Seliau Negeri Sembilan tahun 1997 hatta sehingga 1999. Tak lama, saya belajar lebih kurang 2 tahun sebab lepas tu almarhum meninggal. Bila meninggal, saya sambung pula ke Pondok Jorak di Muar, tuan-tuan. Lebih kurang 2 tahun lebih, nak 3 tahun sebab nak habiskan silibus tu bersama Tuan Guru Haji Nazaruddin. Alhamdulillah, dengan berkat doa-doa Tok Guru ni alhamdulillah saya berjaya bangunkan pondok dah hampir 7 tahun. Walaupun banyak ujian-ujian sahabat-sahabat saya yang buka tahfiz terpaksa tutup, yang buka madrasah terpaksa tutup, tapi syukur Allah Ta'ala uji saya. Ni pun ujian tuan-tuan. Ujian. Kita berada dalam keadaan selesa, ujian. Ingat, itu lagi teruk, ujian-ujian yang tak nampak. Jadi Allah Ta'ala uji saya sejauh mana saya nak bersyukur dengan keadaan yang masih lagi kita boleh bertahan untuk survive, jaga anak-anak, jaga pelajar-pelajar, pengajian dan sebagainya. Cuma ringkasnya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Waktu saya belajar dengan arwah Tuan Guru Haji Ali bin Musa, dia ada bagi satu syair. Ada bagi satu syair panjang, syair itu bagus. Tuan Guru Haji Ali ni banyak buat syair. Syair-syair yang berbentuk tasawuf, dia olah jadi syair. Saya rasa nak lagukan dia lah, supaya mudah kita ingat. Dia kata apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadikanlah, janganlah kamu itu jadi anak angkat dunia. Tetapi jadikan diri kamu itu anak angkat akhirat. Jadi anak angkat dunia macam mana?
Dunia duduk di depan, kita duduk belakang. Allahumma salli wa sallim. Dunia duduk di depan, kita duduk belakang. Jadi anak angkat. Anak angkat dunia, apa dunia nak? Nafsu. Apa dunia nak? Kesenangan. Tetapi kata almarhum Tuan Guru Haji Ali, jadilah kamu itu anak angkat kepada akhirat. Bila kamu itu jadi anak angkat pada akhirat, akhirat duduk belakang. Dah? Ataupun, apa yang akhirat nak? Aku jadi sebagai anak angkat. Supaya apa yang bapa angkat dia nak, itulah yang kita nak. Jadi akhirat ni apa? Dia satu perkara yang jauh daripada sifat-sifat nafsu dan sebagainya. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Kita sambung pula pada hari ini dengan nasihat yang kedua, tuan-tuan. Qala al-musannifu, tajuk yang seterusnya tulis, hati yang lembut dan fikiran yang jernih. Allah. Dah, ini kalau syarah best ni. Sebab dia berkaitan dengan program nak baki solat. Sebab tu satu kejutan. Kebanyakan yang masuk program nak baki solat ni, dia ingat nak baki solat ni belajar rokok, belajar sujud. Tak, saya tak ajar benda tu, tuan-tuan. Sebab benda tu mudah diajar. Tetapi ada benda yang lebih besar. Sebab solat ni ialah Allah Ta'ala berfirman apa dia? Solatlah kamu li zikri, bagi ingat kepada aku. Solat ni untuk ingat kepada Allah. Jadi ada benda yang lebih penting untuk kita fahami, tuan-tuan, dalam perjalanan kita untuk solat ni, apa yang perlu kita perbaiki. Ni masalah akidah, tauhid dan sebagainya. Qala al-musannifu, man taraka az-zunuba raqqa qalbuhu, wa man taraka al-harama wa akala al-halala safat fikratuhu. Okey, tulis di ruangan komen, tulis. Kata muallif, barang siapa meninggalkan dosa-dosa, tak payah tulis barang siapalah, tulis aku. Saya ni suka ubah kitab. Saya bukan ubah tulisan, saya ubah kepada kita direct, kita ambil kepada kita terus. Tak payah fikir orang lain. Tu cara saya baca kitab. Standby pukul 10 saat lagi kelas tasawuf. Baik. Aku yang meninggalkan dosa-dosa, nescaya lembutlah hatiku. Tulis. Dan aku meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makan makanan yang halal, maka jernihlah fikiranku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa nak akal dia power? Mudah cerdik, tafakur, berfikir dan sebagainya. Mudah ingatan. Tengok. Musannif tak sebut meninggalkan makan-makan yang makruh. Meninggalkan makan yang halal. Halal. Tapi kalau kita meninggalkan, mengurangkan memakan yang halal, tuan-tuan, tu otak boleh cerdik. Otak boleh cerdik. Artinya apa? Hati yang lembut adalah yang dengan tulus menerima nasihat agama dan mematuhinya, serta melaksanakannya dengan khusyuk. Kerana sememangnya agama itu nasihat. Fikiran yang jernih ialah dengan cemerlang mampu memikirkan ciptaan Allah, dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa. Di antaranya membangkitkan semua manusia setelah mati nanti. Baik, hari ni kita semak. Hati aku ni lembut ke kerah? Hari ni kita semak. Hari ni kita pastikan, adakah aku ni jenis orang senang dengan nasihat? Kalau kita jenis orang yang senang dengan nasihat, maka syukur sekejap, maka itulah tanda orang yang hatinya masih lembut. Dengar nasihat. Nasihat ni, tuan-tuan, ingat, bila sebut nasihat ni bukan minal a'la ilal adna. Tak semestinya daripada orang yang atas kepada orang yang bawah. Sama juga nasihat itu kadang-kadang datang daripada minal adna ilal a'la, daripada orang yang kecil kepada orang yang besar. Kita ni kalau orang atas nasihat, kebiasaannya kita boleh terima. Sayalah tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tetapi bila daripada orang bawahan, daripada budak, daripada anak, daripada staf, daripada pekerja, daripada orang-orang yang di bawah kita, kadang-kadang bila mana kita mendengar nasihat, ni kegagalannya hati kita. Jadi ingat, nak tahu hati lembut, tak kira minal a'la ilal adna atau minal adna ilal a'la, daripada orang atas ke bawah ke, orang bawah ke atas ke, kita boleh terima belaka. Boleh terima. Di situlah menandakan sejauh mana hati kita betul-betul lembut. Sebab tu cerita bahawa hati lembut ni, tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Begitu penting dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita nak semak hati kita hidup ke mati. Sebelum nak cerita keras ke lembut. Saya ulang balik. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan ada tak satu termometer ke? Tuan-tuan ada tak satu alat macam mana tuan-tuan nak semak hati kita hidup ke mati? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum nak bahas hati tu keras ke lembut. Kalau hidup, baru kita bahas. Benda ni keras ke lembut. Contoh. Sekurang-kurangnya benda tu hidup. Macam batu. Dah? Batu hidup ke mati? Ni batu ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuhan kata semua yang berada di alam ini memujiku. Kalau mereka tidak memujiku, la fasadata, dan secara binasalah mereka. Hidup tu dari segi fakta macam mana? Kefahaman macam mana? Okey, tinggal dulu. Jadi, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Sebelum nak bahas hati tu lembut, hati yang lembut yang senang dengan nasihat. Masalah yang berlaku ialah sejauh mana kita ada satu termometer ke, jangka suhu ke, gun ke, gun tu, yang cek suhu tu, untuk kita dapat pastikan hati kita hidup ke mati. Contoh paling mudah. Subuh tadi, tuan-tuan solat, tuan-tuan angkat tasyahud. Ulama' sebut dalam kitab-kitab fikih, buka mana-mana kitab. Kesempurnaan tasyahud itu, mata tengok, mulut baca, jari angkat, hati tasdiq. Simple je semak. Kesempurnaan tasyahud itu, mata tengok, mulut baca, jari angkat, hati tasdiq. Siapa yang buat empat-empat tadi? Syukur, alhamdulillah. Siapa yang tak buat, tanya balik, kenapa hati tak tasdik? Hati mati ke? Contoh, saya tak hukum, contoh. Tanya. Sedangkan kata Imam Nawawi, zikir itu perlu di lidah dan di hati. Maka kesempurnaan tasyahud, kalau kita belajar rukun musyahadah, kesempurnaan musyahadah, dua je asas dia. Ikrar di lidah, tasdik di hati. Ikrar di lidah, tasdik di hati. Lepas tu tambah sikit, dirungkaikan, dilakukan dengan perbuatan. Sudah. Berapa ramai di antara kita tuan-tuan, ketika kita angkat musyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, hati mati. Hati tak ada tasdik, kita hanya baca di lidah. Itu contoh satu kayu ukur yang tuan-tuan boleh gunakan sebagai satu gun. Kalau kita pergi hari nak masuk farmasi, kena cek suhu dulu, 36.4. Nak masuk kedai, kena cek suhu dulu, demam ke tidak. Nak masuk farmasi, kena cek suhu dulu, boleh masuk ke tidak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu contoh. Apatah lagi tuan-tuan, tuan-tuan ada ke gun untuk cek hati ni hidup ke mati? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia cerita bukan bermakna ustaz kalau hati tu mati, orang tu matilah. Tak. Maksudnya bukan begitu. Bukan memberi faham kalau orang tu mati, hatinya mati. Kalau orang tu hidup, hati hidup. Tak. Tuan-tuan boleh buka kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'lim Muta'allim ni antara kitab yang dipelajari di mana-mana pondok. Asas orang mengaji pondok, mula-mula tadahlah kitab tu. Kitab adab-adab orang belajar. Dalam tu dia tulis tuan-tuan, contoh paling mudah. Orang yang tak nak mengaji ni, lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Macam kami buat program khatam kitab. Belajar kitab sampai khatam secara online setahun. Apa lagi alasan nak bagi? Kalau dulu pengajar di surau di masjid pun kita ambil cuai dengan alasan letihlah bekerja, tak ada masa dan sebagainya. Sekarang ni kami bagi peluang belajar secara online selama setahun. Kita belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar hadis, belajar bab kematian dan sebagainya. Banyak kitab-kitab yang telah kita bantu tuan. Apa lagi alasan kita nak berikan? Tak ada masa. Sedangkan tak sempat tengok live, tengok rakaman. Kalau di surau, di masjid, habis kuliah maghrib, habislah. Lepas tu masuk isya, datang lewat, tak sempat tengok. Ni cuma gambarannya apa ulama' nak beri faham. Contoh dalam kitab Ta'lim Muta'allim, siapa yang hidup tak nak belajar, apatah lagi hukum fardu ain, ilmu dan sebagainya, maka hakikat dia mati. Ni kayu ukurnya. Hakikatnya, maaf tuan-tuan saya sebut ayat ni. Bukan saya sebut, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kat depan ada. Orang yang jenis tak nak mengaji, orang yang jenis menjahilkan diri dia, seolah-olah bangkai yang hidup. Allahumma salli wa sallim. Seolah-olah bangkai yang hidup. Kita nak dengar pun rasa Allahumma salli ala Muhammad. Nak dengar pun rasa tak tergamak. Saya nak sebut pun rasa tak tergamak. Tapi itulah hakikatnya.
Apa lagi alasan kita nak beri? Maka ulama sebut orang yang tak nak belajar itu lebih lagi fardu ain ibarat bangkai yang hidup. Dia hidup tapi tak ada guna pun, tak boleh beri manfaat, tak boleh ambil manfaat, tak boleh hasilkan manfaat pada diri dan sebagainya. Dan baik tuan-tuan orang ni kita bunuh kerak-kerak bagi anjing. Maaf, bukan saya sebut, ulama sebut dalam kitab. Dan agak-agak bagi anjing makan dah. Anjing pun Allah, saya lah. Anjing pun cebek, tak nak makan daging orang jahil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni. Jadi sebab itulah saya nak beri gambaran kepada tuan. Apa yang saya boleh bantu ialah dalam sesi santapan rohani yang kita buat hampir setiap pagi jam 9. Cuma seminggu 2 ni saya sibuk dengan program. Last week ada ICS. Lepas tu 3 hari ni pula ada sesi Zoom secara coaching. Seorang sejam. Semalam baru habis tuan-tuan. Daripada start pagi sampai 11 malam, start pagi sampai 11 malam, start pagi sampai 10 malam, 3 hari. Hari ni pun ada seorang lagi yang tak habis. InsyaAllah kita akan buat malam. Cuma dalam waktu yang sedia ada ni, hari ni kita muhasabah. Sebelum nak bercerita hati tu lembut ke keras, tanya dulu hati tu hidup ke mati. Tanya dulu hati tu hidup ke mati. Dan saya ulang kali yang kedua, bukan memberi faham orang yang hidup hatinya hidup, bukan memberi faham orang yang mati hatinya mati. Tak. Itu kepahaman secara fizikal. Kita cerita bab maknawi. Jelas? Macam orang tua-tua dulu lah, dia kata kau ni hati mati lah. Dah, aku cakap kau tak dengar, aku suruh kau tak buat, hati kau ni mati ke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sambung. Qala al-musannifu, kita nak bahas tajuk apa tuan-tuan? Aku yang meninggalkan dosa. Ya, tinggalkan dosa nescaya lembut hatinya. Jadi hari ni kita dapat satu guideline. Tuan-tuan nak lembut hati sekarang ni, ataupun bahasa lain sebelum nak bicara hati tu lembut, antara kita nak pastikan hati tu hidup dulu, tinggalkan dosa. Sama ada secara berazam, berperingkat. Yang penting kita usaha nak tinggalkan dosa. Tuan-tuan, mudah-mudahan hati orang tu semakin hidup. Bila hidup dia lembut, dia soft. Tak payah pakai periuk Noxza dah. Walaupun Noxza tu bagus. Tahu tak periuk Noxza? Bila kita letak tulang, pakai periuk Noxza tu, kalau biasa rebus berjam-jam, pakai Noxza tu sekejap 10 minit habis, lembut belaka. Dengan tulang-tulang hancur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan aku yang meninggalkan perkara haram dan makan benda halal, maka jernihlah fikiran. Hari ni kita nak belajar dua benda ni. Baik. Keyakinan tersebut dapat diperolehi dengan merenungkan melalui akal, fikiran dan akal. Bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia bermula daripada setitis air mani yang saraf sampai terbentuknya telinga, mata serta anggota tubuh yang lain. Serta itu Allah juga memudahkan janin keluar dari rahim, serta memberitahukan bagaimana menyusui ibu. Bayi yang baru lahir belum memiliki gigi, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ditumbuhkan dan ditanggalkan giginya ketika berumur 7 tahun. Sabut. Kemudian ditumbuhkan lagi pada waktu yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keadaan manusia berubah daripada kecil sampai dewasa, kemudian tua, sihat jadi sakit. Dia menjadikan pula semuanya makhluknya tidur bangun setiap hari. Rambut, kuku habis semua, tumbuh semula. Malam yang kesemuanya datang silih berganti. Setiap bulan terbenam dan timbul dengan sempurna. Dan maka berdasarkan ini semua, maka jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa atas semua itu adalah Allah yang mampu menghidupkan semua yang telah mati setelah mereka rosak di alam kubur. Oleh sebab itu wajib bagi hamba Allah memperbanyakkan tafakur untuk menambahkan kuat keyakinannya tentang adanya kebangkitan setelah mati. Okey tuan-tuan, saya nak bagi satu ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi muslimin dan muslimat, khusus muslimat. Dalam sesi coaching 2-3 hari lepas, dalam sesi coaching ni satu program yang datang selepas ICS, di mana saya coach mereka selama 1 jam. Kita perbaiki takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, dan ada lagi rahsia-rahsia di sebalik daripada itu. Dan kemudian mereka akan dibimbing oleh saya lebih kurang takriban selama sebulan lagi dalam beberapa lagi episod program. Ada satu muslimat dia ditanya, Ustaz, soalan dia bagus. Apa amalan yang afdal yang perlu dilakukan bila mana kita mendirikan malam? Allahumma salli ala Muhammad. Dan bangun qiyamul lail ni, bangun qiyamul lail,
Dia tanya, apa amalan yang afdal? Lebih-lebih lagi kalau orang tu period. Contoh kalau period tu cerita lain, satu isu. Kalau tak period, apakah amalan yang paling afdal? Sudah. Satu muslimat tanya ni. Untunglah dia gunakan sesi Zoom itu untuk bertanya banyak masalah supaya mereka dapat keluar daripada kemusykilan kepada kefahaman dan keyakinan ilmu. Maka tuan-tuan tulis di ruangan komen. Dan di samping tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, belanja love sikit. Mudah-mudahan dengan niat dakwah, kasih kepada orang yang kita kasih, sayang kepada orang yang kita sayang dengan ilmu dan sebagainya, mudah-mudahan sampai kepada mereka maklumat ini tuan-tuan. Bila sebut menghidupkan malam, qiyamul lail, dia tak sebut solat pada malam. Dengar dengan betul. Dia tak sebut solat pada malam. Kalau kita merujuk hadis-hadis dan sebagainya, kalam dia mudah je. Qiyamul lail, mendirikan malam. Qiyam, berdiri, diri. Cuma banyak ulama usul disebut qiyam itu, maksud qiyam tu antaranya bermula dengan solat lah. Itu salah satu. Tetapi bila sebut mendirikan malam, saya nak nakal kalam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kata Habib Umar, apa-apa jua amalan yang kamu lakukan untuk mendirikan malam, maka semua tu afdal. Semua tu afdal. Dan contoh, dia tu uzur. Apa aku nak buat ni? Contoh. Dia gerak suami, termasuk qiyamul lail. Dia basuh baju. Pukul 5 pagi dia bangun basuh baju, nanak nasi, niat untuk ibadah, untuk nanti anak-anak makan dan sebagainya. Dia gosok baju contoh. Lepas tu dia gerak suami untuk subuh. Semua tu dipanggil qiyamul lail. Satu. Tetapi di samping itu ada lagi benda yang lebih power, yakni tafakkur. Belajarlah. Tuan-tuan bangun malam, kalau tuan-tuan tak tahu nak buat apa, kalau takdir kata ketika itu malas nak solat, malas nak bangkit, solat tu afdal, power. Sebab Nabi qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki. Padahal Nabi boleh je tafakkur. Tapi kalau nak cerita, kalau malas sangat nak solat, ada amalan yang afdal juga, iaitu tafakkur. Tafakkur ni, kalau kita tengok hadis Nabi, tafakkur sa'ah fi khairillah. Tafakkur sa'ah, berfikir satu saat pada perkara yang dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah. Khairun, lebih baik daripada solat 700 rakaat. Ada dua riwayat. Ada satu riwayat 70 rakaat, ada satu riwayat 700 rakaat ni. Ini dipanggil makam tafakkur. Sebab tu tafakkur ni besar. Tapi hari ni dia bagi tips. Yang kita nak faham, yang tu teknikal. Sekarang ni teknikal tu takkan berhasil kalau otak ni tak jernih. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nak tafakkur macam mana? Tuan-tuan maaf maaf. Sungai Kelang lah. Tak tahu dah Sungai Kelang yang sekarang ni macam mana. Sungai Kelang yang dulu tuan-tuan, kita nak menyelam, nak tengok mutiara dalam tu pun tak tergamak. Betul ke betul? Sebab apa? Bila airnya keruh, bila airnya tuan-tuan tak jernih, macam mana kita nak menyelam, nak mencari mutiara-mutiara. Sebut mutiara ni tak semestinya kaimuk. Kaimuk ni ialah kaimuk bahasa Thailand. Mari dah Melayu ni kita panggil yang putih tu. Nak cari ikan, nak cari kerang masalan. Air keruh. Samalah bila otak ni keruh. Bila otak ni keruh tuan-tuan, nak tafakkur macam mana? Tak nampak. Sebab tu sekarang ni, dalam rangka saya bagi teknik kepada tuan-tuan, sekarang dah ada buaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam rangka tuan-tuan nak, sebelum pergi kepada teknikal dan praktikalnya, tak tahu nak buat apa, pukul 5 pagi, pukul 4 pagi bangun tafakkur. Cuma sekarang ni dia bagi tips. Dia bagi tips, dia kata apa? Belajar menjernihkan otak dulu. Macam mana nak jernihkan otak? Maka maslahat yang dia bagi, tinggalkan perkara haram dan jaga makan makanan yang halal. Tulis. Itu je point dia. Hari ni kita fokus, sebelum kita nak pergi kepada nak praktikal, nak gunakan otak untuk tafakkur, masalah otak ni bersih ke tidak. Tu saja. Sebelum kita nak pergi kepada nak bertafakkur, tanya lu otak ni bersih ke tidak. Kalau otak ni tak bersih tuan-tuan, bermakna belajar kurangkan memakan benda yang halal. Bukan benda yang haram, bukan benda yang makruh. Yang halal tu kena jaga, kena kurangkan makan. InsyaAllah otak boleh bersih. InsyaAllah otak boleh bersih. Akal semakin jernih. Bila jernih tuan-tuan tengok macam tu je.
Air ada buaya. Tengok je. Tafakur tengok je. Oh, ada ikan. Kan jernih. Bila air jernih macam-macam nampak tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jernih. Oi, ada ketam. Bila air jernih, oi, ada jos masalan. Tapi bila air keruh, tuan-tuan, tak nampak. Dah? Kita nak menyelam pun tak nampak. Jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitulah akalnya kita. Jadi, sebelum kita nak pergi kepada tafakkur, sebelum nak pergi kepada berfikir, sebelum nak pergi kepada muhasabah, akhir sekalam tulis di ruangan komen, masalah otak aku ni jernih ke keruh? Fikir itu dulu. Dah? Nak fikir tu pun, sudah. Dah otak keruh, nak fikir macam mana? Dah. Pakat-pakatlah usaha ikhtiar. Jaga makanan yang halal. Jadi, saya rasa madai pertemuan kita pada hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah. Yang tak baik itu pasti datang daripada hamba sendiri. Jangan lupa hari Sabtu Ahad ni kita ada Sabtu kot. Kita ada program SSF. Sempurna kau solatmu dengan Fatihah. Program ni percuma, tuan-tuan. Dan bantulah sebar-sebarkan maklumat supaya ramai orang dapat perbaiki solat dengan perbaiki Fatihah sehingga perbaiki kehidupan mereka. Dan percuma saja, tak perlu bayar. Mudah-mudahan saya membantu tuan-tuan untuk mempermudahkan lagi perjalanan kehidupan dengan mengetahui bacaan Fatihah dan rahsia yang hebat. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.